Seterusnya, saya menjemput Yang Berhormat Rasah. Terima kasih Datuk Yang Ditua kerana memberikan saya peluang untuk tanyakan soalan MQT yang terakhir untuk tahun ini. Terima kasih juga kepada Yang Berhormat Menteri kerana memilih soalan saya. Saya minta Yang Berhormat Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Haiwan Pengguna untuk menyatakan apakah inisiatif atau skim yang disediakan oleh Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM untuk membantu peniaga dan usahawan yang terjejas akibat pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Adakah SSM menyediakan sebarang bantuan untuk membantu golongan orang kelainan upaya, OKU, wanita, belia dan pelajar yang baru memulakan perniagaan mereka ketika menghadapi pandemik COVID-19 dan pelaksanaan PKP ini? Sekian, terima kasih. Sila Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Haiwan Pengguna menjawab. 2 minit. Terima kasih Tuan Dipertua. Saya berharap ada diberi panjang sikit kerana saya adalah takhirlah menjawab MQT pada sesi 6 ini. Tuan Dipertua, bagi menjawab soalan daripada Yang Berhormat Rasah, bagi merangsang serta merancak kepertumbuhan sektor perdagangan dalam negeri, terutama dalam mengharungi saat sukar akibat cabaran dan impak pandemik COVID-19, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Haiwan Pengguna melalui Suruhanjaya Syarikat Malaysia atau SSM terus giat menggerakkan sektor komuniti peniaga dan korporat yang terjejas dengan melaksanakan 8 inisiatif yang bersifat inklusif bagi mengurangkan beban masalah dan tekanan yang dihadapi sektor berkenaan. Inisiatif pertama, SSM ialah melaksanakan tempoh moratorium 30 hari dari tarikh berakhir PKP untuk menyerahkan dokumen berkanun SSM di bawah Akta Syarikat 2016 dan Akta Perkongsian Liability Terhad 2012 yang perlu diserah simpan kepada SSM bermula 18 Mac 2020 hingga 30 September 2020 di mana fee lewat serah simpan akan dikecualikan. SSM juga memberikan pengecualian fee lewat serah simpan bagi dokumen berkanun di bawah Akta Syarikat 2016 berikutan arahan kerajaan melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan bersyarat dan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan di beberapa kawasan mulai 9 November 2020 hingga 31 Disember 2020. Inisiatif ketiga oleh SSM turut melibatkan pelanjutan masa untuk serah simpan penyata kewangan kepada SSM bagi tahun kewangan berakhir 1 September 2019 hingga 31 Mac 2020. Syarikat perlu membuat permohonan kepada SSM dan pengecualian fee sebanyak RM100 diberikan bagi tujuan tersebut. Pelanjutan masa juga diberikan kepada syarikat untuk mengadakan AGM, Annual General Meeting. Syarikat perlu membuat permohonan kepada SSM dan pengecualian fee sebanyak RM100 diberikan bagi tujuan pelanjutan masa. Tuan Dipertua, oleh kerana masa ini singkat, inisiatif-inisiatif yang lain sebab ada 8 inisiatif ya. Jadi tadi saya telah sebut 3 inisiatif, yang 5 lagi inisiatif ini saya akan beri sampai secara bertulis. Tetapi saya mohon Tuan Dipertua untuk bagi kedua soalan tadi saya mohon diberi izin menjawabnya. Jadi untuk golongan OKU golongan OKU disaran untuk manfaatkan skim satu OKU satu perniagaan yang ditawarkan oleh SSM bagi mendaftar perniagaan baharu dan memperbaharui pendaftaran perniagaan secara percuma. Skim ini mula diperkenalkan pada 23 Oktober tahun 2012. SSM juga menggalakkan belia dan pelajar sepenuh masa di institusi pengajian tinggi awam dan swasta untuk mendaftarkan perniagaan secara percuma melalui skim Satu Pelajar Satu Perniagaan yang telah diperkenalkan pada 1 Januari 2017. Dan terakhir, Tuan Yang Dipertua, sebelum saya mengakhiri jawapan, saya menarik perhatian Yang Berhormat Rasah dan Yang Berhormat semua bahawa SSM akan merangka kaedah yang bersesuaian bagi membolehkan golongan usahawan belia dan ibu tunggal
dalam kumpulan B40 untuk mendapatkan manfaat skim pendaftaran perniagaan percuma. Usaha SSM memperluaskan inisiatif pendaftaran perniagaan percuma kepada golongan belia dan ibu tunggal B40 ini bakal mencetus minat berniaga dan menggalakkan lebih ramai penyertaan golongan ini untuk menceburi bidang perniagaan, menjana pulangan pendapatan tambahan yang dapat menampung kehidupan seharian mereka, seterusnya merancakkan lagi pertumbuhan sektor perniagaan di negara ini. Sekian, terima kasih Tuan Yang di-Pertuan. Tuan Speaker, mohon penjelasan Tuan. Ringkas saja, di bawah peraturan 27/3, Pasir Gudang ingin penjelasan tentang